Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati bagi yang dimuliakan Tuan-tuan Imam serta seluruh staf pengurusan dan pentadbiran Masjid Taqwa Taman Tun Dr. Ismail. Seterusnya yang dihormati lagi dimuliakan tuan-tuan, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufik, Allah telah memilih kita di kalangan ramai hamba-Nya pada saat ini, pada detik ini untuk diberikan kebaikan. Allah telah melunakkan hati kita, maka dengan melunakkan hati itu ringan kaki kita melangkah ke rumah Allah. Kita dapat sujud, kita dapat itikaf, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu sementara kita menunggu masuknya waktu solat Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan seperti mana Allah membuka pintu untuk kita beramal, Allah juga akan membuka pintu penerimaan kepada amalan itu. Diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam bahawa kadang-kadang bagi seorang hamba dibuka pintu beramal tetapi tidak dibuka pintu penerimaan. Jadi mudah-mudahan Allah buka pintu kita beramal dan Allah menerima amalan kita tanpa cacat celah dengan syirik, dengan wujud, dengan riya dan segala-gala yang mencacatkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada tazkirah kali ini saya diamanahkan untuk berkongsi satu tajuk, iaitu tenang ketika diuji. Tajuk yang kita akan kongsikan pada tazkirah ini ialah tenang ketika diuji. Baik, hidup ini adalah untuk diuji. Life is to solve problem. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Begitu kata ahli falsafah barat. Tetapi dalam Islam kita ada istilah yang lebih tepat. Kita tidak katakan itu masalah, tetapi kita kata ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selalu kita baca ayat ini, Al-Mulk ayat yang kedua. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Jadi hidup adalah untuk ujian. Hidup adalah untuk diuji. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Akan kamu diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangnya buah-buahan dan kurangnya harta, ya? Dan berilah berita gembira kepada orang-orang beriman yang bila mereka ditimpa musibah, mereka akan berkata, kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Sebab itu dunia ini tempat berpenat, akhirat nantilah tempat kita berehat. Al-jannatu rahatuna. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa iza faragta fansab. Selepas satu kerja, tumpu satu kerja. Selepas satu urusan lagi. Jadi hidup ini adalah rantaian ujian yang tidak akan ada henti-hentinya sampai kita bertemu dengan Allah. Kerana dunia adalah darul bala wal imtihan. Dunia adalah negara bala dan ujian. Ya, di akhirat nantilah al-jannatu rahatuna, syurga yang tempat rehat yang sebenarnya. Ujian ini ada dua bentuk. Ujian daripada Allah ni ada dua bentuk. Satu, ujian yang kita sukai, cocok dengan diri kita, suka diri kita menerimanya.
Yang kedua, ujian yang kita tidak suka untuk menerima. Ini ada dua bentuk ujian. Satu yang positif, satu yang negatif. Ini pada pandangan manusia lah. Tapi pada pandangan Allah semua baik belaka. Tetapi ini relatif pada pandangan manusia. Ya, iaitu ada ujian-ujian yang sesuai dengan kehendak kita. Kaya, sihat, dipuji, naik pangkat dan sebagainya. Ini ujian-ujian yang positif. Begitu juga ujian-ujian dalam bentuk yang kedua yang rasa kita kalau boleh nak elak. Ya, miskin, sakit, dikeji, berbagai lagi ujian-ujian yang menyebabkan hati kita tertekan. Jadi ada dua bentuk ujian, satu yang positif, satu yang negatif. Berlaku salah tanggap di kalangan manusia, di kalangan umat Islam sendiri. Selalunya kita menganggapkan ujian tu yang negatif tu ujian. Sakit ujian, sihat bukan ujian. Ya, miskin ujian, kaya bukan ujian. Dipuji itu bukan ujian, dikeji itu ujian. Ini salah tanggap. Ya. Jadi di dalam Islam, sakit dipuji, sihat juga dipuji. Kaya dipuji, miskin juga dipuji. Bahkan kalau mengikut perkiraan orang-orang yang muqarrabin, orang yang akrab dengan Allah, mereka lebih bimbang menghadapi ujian yang berbentuk positif berbanding negatif. Mereka lebih takut dengan ujian kaya berbanding dengan orang ujian miskin. Mereka lebih takut ujian sakit berbanding ujian sihat. Kenapa? Kerana ujian-ujian yang positif, ujian yang kaya, sihat, dipuji ini boleh melalaikan kita. Kita boleh carry away. Kita boleh dibawa arus, reka, alpa. Tetapi kalau diuji dengan sakit, kalau kita diuji dengan kemiskinan, dikeji dan sebagainya, hati kita akan terdorong macam mana pun, terdesak untuk kembali kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita kata Allah, rintihan kita panjang. Ya, sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kita bagaimana sejarah Qarun, sejarah Fir'aun, ya, sejarah Namrud, ya, dan pemuka-pemuka Quraisy yang gagal dengan ujian senang, yang gagal dengan ujian kuasa dan sebagainya. Jadi subhanallah, bagi kita orang awam ini, kita lebih terkesan dengan ujian-ujian yang berbentuk yang dikatakan menekan jiwa kita, miskin, sakit dan sebagainya. Sebab itu bila pandemik COVID-19 ini menular sejak 2 tahun lebih sekarang, ya, kita lihat dengan ujian ini membentuk tekanan. Ya, hingga orang kehilangan pekerjaan, rumah tangga porak-poranda dengan work from home, dengan PDPR dan sebagainya. Tak kita menghadapi ujian macam mana kita nak manage waktu kita, bagaimana kita nak urus masa kita. Dan impak daripada ujian COVID, iaitu ujian yang negatif ini, 71,000 penceraian berlaku di kalangan umat Islam. 71,000. Ya, kadar penderaan dalam rumah tangga meningkat. Anxiety, kalau kita tengok, ya, kemurungan yang tak terkawal, stres yang meningkat berlaku, dan kadar pertambahan orang yang membunuh diri pun meningkat. Kerana kita orang awam lebih diuji dengan bentuk yang negatif tadi, itu COVID-19. Tetapi sebenarnya dalam bentuk kita sihat sebelum kita COVID-19, itu pun kita diuji. Tapi kita tak sedar, kadang-kadang kita terlengah. Subhanallah. Jadi soal ujian ini, oleh kerana dia rule of life ataupun satu sunnatullah dalam kehidupan yang tidak dapat siapa pun lari. Kadang-kadang orang kaya tak diuji dengan harta, diuji dengan sakit. Kadang-kadang orang ini diuji dengan sihat. Alhamdulillah dia sihat, tetapi dia tak ada harta. Tapi masing-masing, ya, menghadapi ujian dalam bentuk tersendiri. Tidak ada siapa dalam ruang rumah Allah ini, masjid ini, ketika ini yang tidak diuji. Semua kita diuji. Subhanallah, ujian bukan masalah sebenarnya. Ujian bukan masalah. Oleh kerana dunia ini adalah, ya, dunia tempat kita diuji. Kita boleh umpamakan dunia ini seperti dewan peperiksaan, dan kita manusia sebagai calon-calon yang menghadapi peperiksaan. Dalam kita menghadapi peperiksaan, kertas ujian bukan masalah.
Kertas ujian bukan masalah, tetapi bagaimana kita menjawab soalan itu yang boleh menimbulkan masalah, ataupun respon kita terhadap ujian-ujian itu yang menentukan sama ada kita berjaya atau gagal. Subhanallah. Jadi bila kita diuji, ada dua perkara yang perlu kita titik beratkan. Yang ini mari kita muhasabah, kerana setiap kita diuji. Jadi dua perkara ini yang paling kritikal untuk menentukan sama ada kita berjaya dalam ujian itu ataupun sebaliknya kita gagal dalam ujian itu. Yang pertama ialah siapa kita ketika kita diuji. Who you are. Siapa kita ketika kita diuji. Yang kedua ialah bagaimana kita menghadapi ujian itu. Dua perkara ya. Satu, siapa kita ketika diuji. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi ujian itu. Dan itulah yang menentukan sama ada kita tenang ataupun sebaliknya ketika diuji. Sama ada kita menang ataupun kalah ataupun gagal ketika kita diuji. Pertama, siapa kita ketika diuji. Ada pelbagai keadaan manusia. Kita kelompok yang mana? Kelompok yang pertama ketika diuji ialah orang baik. Orangnya orang baik, tetapi dalam dia nak terus membaiki diri, dia bermujahadah melawan nafsu. Kadang-kadang dia kalah dengan godaan nafsu, kadang-kadang dia kalah dengan bujukan syaitan. Orang baik ini melakukan kejahatan, telanjur melakukan kejahatan. Itulah tu. Kita kan nak jadi baik, tetapi kadang-kadang kalah dengan mujahadah, kadang kalah dengan bujukan nafsu, kadang-kadang kalah dengan temptation, godaan-godaan yang datang daripada syaitan. Orang baik ketika dia terlanjur melakukan kejahatan, Allah datangkan ujian ini sebagai kafarah. Kafarah ini apa? Kafarah ini adalah penghapusan dosa kepadanya. Subhanallah, sebab itu ya Allah Maha Penyayang. Ada dosa-dosa yang Allah ampunkan pada diri manusia bukan melalui taubat, tetapi melalui ujian, melalui kesusahan. Ya, tetapi bukan dosa besar lah. Dosa besar kena melalui jalan taubat. Tetapi ada dosa-dosa yang kita lakukan, ya, yang mana Allah nak ampunkan dosa itu dengan Allah datangkan ujian. Maka dengan ujian itu kafarah kepadanya. Alhamdulillah. Orang yang kena kafarah, dia kena di dunia saja, di akhirat tidak kena. Di dunia memang sakit, memang perit, dia rasakan sempit dunia ini, ya, sedih, pedih. Tetapi dia kena di dunia, tak kena di akhirat. Alhamdulillah. Kalau dia diazab di akhirat, bayangkan seringan-ringan azab di hari akhirat yang dimafhumkan dalam sebuah hadis, iaitu seringan-ringannya azab di dalam neraka itu dipakaikan kasut daripada bara api neraka menggelagak otaknya. Itu paling ringan. Jadi subhanallah, kalau dalam hidup kita ini kita nak kaya, Allah bagi miskin. Kita nak sihat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit. Kita nak bertemu, kita terpisah, dan pelbagai ujian lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kafarah kepada dosa kita. Biar kita kena di dunia, tak kena di hari akhirat. Kerana akhirat itu, ya, siksanya, nikmatnya sampai bila? Sampai bila-bila. Selama mana? Selama-lamanya. Kehidupan itu yang kekal abadi, yang hakiki. Tak apa di dunia ini. Ini golongan yang pertama. Orang baik ketika dia telanjur melakukan kejahatan. Yang kedua, itu orang baik, memang orang baik, dia sedang melakukan kebaikan. Tadi golongan pertama orang baik ketika dia melakukan kejahatan, kena kafarah. Sekarang orang baik, dia sedang melakukan kebaikan, Allah muji dia. Dia orang soleh, nak pergi ke masjid, kena aksiden. Dia orang yang banyak berderma tetapi kena penyakit. Subhanallah. Ya, orang baik ketika melakukan kebaikan, kenapa Allah uji? Dua perkara. Pertama, Allah nak bagi pahala. Yang pahala orang yang baik ketika melakukan kebaikan, apabila dia sabar, ajruhum bi ghairi hisab. Kalau kebaikan biasa, Allah balas 10. Kalau sedekah, Allah bayar 700 kali. Kalau sabar, tidak ada kira-kira, bi ghairi hisab. Subhanallah. Ya. Ataupun yang kedua, Allah nak tingkatkan darjatnya di sisi Allah. Tadi nak tingkatkan pahala, yang kedua nak tingkatkan darjatnya di sisi Allah.
Sebab itu kalau kita lihat di kalangan para nabi dan para rasul, yang paling teruji ialah rasul-rasul ulul azmi. Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh, Nabi Isa. Dan yang paling tinggi diuji ialah Rasulullah SAW. Makin tinggi ujian, makin tinggi derajat. Tsummal amsal ka amsal. Kemudian yang mengiringi. Jadi golongan yang kedua ini, iaitu orang baik ketika melakukan kebaikan, sama ada either dia untuk dapat pahala di sisi Allah, yang kedua untuk meninggikan darjat. Kalau orang Muslim biasa diuji oleh Allah nak naik peringkat mukmin. Kalau mukmin pula diuji nak tingkatkan ke tingkat muttaqin dan muqarrabin. Subhanallah. Ini yang kedua. Baik. Yang ketiga, orang jahat ketika dia melakukan kejahatan. Subhanallah, dia orang jahat, dia melakukan kejahatan, Allah uji juga. Ya, sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan ni, nak jadi baik Allah uji, nak jadi jahat pun diuji itu. Kita nak datang solat, kita diuji. Tapi orang yang nak melakukan maksiat juga diuji. Subhanallah. Sebab itu sihir kehidupan kita pegang. Nak bagi baik pun Allah uji, nak jadi jahat pun Allah uji. Lebih baiklah kita nak jadi baik Allah uji berbanding nak jadi jahat pun diuji juga. Betul? Jadi golongan yang ketiga ini, ketika orang jahat melakukan kejahatan, Allah uji dua juga. Pertama, Allah datangkan yang dikatakan bala. Bala ini dia kena di dunia, dia akan kena juga di akhirat, dua kali kena. Subhanallah, ya. Di dunia diazab, ya, dengan keresahan, dengan kita itu dengan bunuh diri, dengan sakit jiwa dan sebagainya. Di akhirat lagi menanti azab yang lebih pedih. Ini yang kita takut. Ya, kita tengok orang-orang ini, ya, dalam kehidupan kita tengok selebriti yang terkenal di dunia, ya, orang-orang yang penghibur ni yang paling tak terhibur kalau kita tengok. Mereka terlibat dengan dengan sakit jiwa, bunuh diri dan sebagainya. Siapa yang tak kenal Chester Bennington, penyanyi utama Linkin Park, bunuh diri. Berbintang-bintang K-pop bunuh diri. Mereka ni apa? Mereka kena bala di dunia dan juga bala siksa yang berganda-ganda di akhirat. Ataupun kalau kita tengok dalam kehidupan, orang ni jahat, orang ni melakukan kemungkaran, zalim, tetapi dia tak kena-kena diuji dengan musibah. Tak, namanya makin tersohor, pangkatnya makin naik. Kita tengok orang lain dalam COVID-19 ini, orang diuji dengan ekonomi tak cukup pendapatan, dia makin kaya, dia buat sale makin berjuta-juta, terkenal, tersohor dalam media sosial dan sebagainya. Dia nampak tak kena, orang lain kena ujian. Yang ini namanya lebih buruk lagi, istidraj. Tak kena di dunia, nampak macam tak kena di dunia, tapi di akhirat azab yang berganda-ganda menanti. Ini yang kita baca dalam surah As-Sajdah pagi tadi, wala nuzikannakum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dikenakan kepada mereka azab yang sedikit di dunia ni, adna, yang dekat, sebelum azab yang akbar, yang hebat, yang lebih dahsyat di hari akhirat. La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali. Tapi mereka tak kembali. Macam mana mereka tak kembali? Kerana mereka buat maksiat, mereka makin kaya. Mereka melakukan kejahatan, mereka makin ternama. Mana mungkin mereka nak sedar? Sebab itu kita paling takut dengan istidraj. Jadi inilah saya katakan tiga golongan ketika diuji. Orang baik terlanjur melakukan kejahatan, kalah dalam mujahadah, wujudkan hawa nafsu. Yang pertama. Golongan yang kedua, orang baik ketika melakukan kebaikan, dia dapat yang pertama ibtila. Ibtila itu apa dia? Pahala di sisi Allah dan juga peningkatan derajat. Dan orang jahat ketika melakukan kejahatan, sama ada dia kena bala ataupun istidraj. Subhanallah. Tepuk dada tanya hati kita. Ketika COVID-19 ini ataupun ujian-ujian yang melanda, impak daripada COVID ini, kita di golongan yang mana? Ya? Kita harap kita sama ada golongan yang pertama atau golongan kedua. Itu saja. Para ulama mengatakan bagaimana kita nak tahu ujian itu sama ada dia kafarah ke ataupun dia ibtila. Sama ada ujian itu penghapusan dosa ke ataupun peningkatan darjat. Para ulama memberi panduan kepada kita, dengar ya. Kalau ujian itu adalah kafarah, dia rasa sakit, dia rasa pedih, dia tak rasa manis.
Dia rasa pedih, tapi tahanlah dalam hati itu, menderita. Tapi kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pedih memang pedih, kita tahan, menderita. Tapi kalau ujian itu adalah peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak pedih. Ya, subhanallah, bagi mereka yang diuji dengan bentuk kafarah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya kalau orang itu diuji dalam bentuk peningkatan darjat, dia kata alhamdulillah. Dia bukan sabar tetapi dia redha. Jadi ya, baik, sekarang kita tahulah bila ujian datang, bagaimana kita nak kaitkan dengan ketenangan. 3 golongan. Pertama yang kita katakan, orang yang diuji akan dapat keampunan dosa. Yang kedua, diberi pahala dan peningkatan darjat. Yang ketiga, dihina di dunia dan dihina di hari akhirat. Itu siapa ketika kita diuji. Yang kedua ialah bagaimana kita nak menghadapi ujian. Subhanallah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah menurunkan ujian dan Allah juga menurunkan jalan ataupun solusi untuk kita menghadapi ujian itu. Sebab itu apabila kita diuji, jangan lihat hanya ujian, tetapi lihat pemberi ujian. Seperti kita apabila diberi nikmat, jangan hanya melihat nikmat, tetapi lihat pemberi nikmat. Supaya kita dapat melihat hakikat, bukan saja nikmat, tetapi yang tersirat daripada yang tersurat. Ini yang dikatakan melihat dengan basirah ataupun pandangan mata hati. Subhanallah, bagaimana kita apabila kita menghadapi ujian. Saya nak bacakan 2, ya, iaitu surah Al-Baqarah ayat 45 dan Ar-Ra'd ayat 28. Ini panduan kita, ya. Allah menurunkan ujian dan Allah memberi panduan untuk menghadapinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan pohonlah pertolongan Tuhanmu dengan sabar dan solat. 2S, sabar dan solat. Subhanallah, bila kita terima ujian, yang penting kita ada kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Ujian sentiasa akan berlaku. Saya dah katakan, dunia ini mesti berlaku ujian. Tapi bagaimana kita nak menghadapinya? Yang pertama, kita kena yang kata menghadapinya dengan sabar. Nanti kita tengok, ya. Ya, dan kita akan minta bantuan daripada Allah supaya kita lebih besar daripada ujian itu. Selalu saya tuliskan dalam buku-buku saya, ya, tak salah diminta hidup yang mudah, tapi lebih baik minta hati yang tabah untuk menghadapi ujian. Orang yang beriman, apabila dia pohon pertolongan daripada Allah, ucapannya berbeza daripada orang yang biasa. Orang biasa mungkin rintihannya, ya Allah, aku ada masalah yang besar. Tetapi orang beriman, mereka menyebut, ya Allah, Engkau lebih besar daripada masalahku. God is bigger than your problems. Dan waktu itu mereka merintih kelemahan mereka berhadapan dengan ujian. Mereka bukan minta dilepaskan daripada ujian. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan Nun, Nabi Yunus tidak minta keluar daripada 3 kegelapan. Kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Tetapi sebaliknya apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengaku kelemahan diri, mengaku kehinaan diri dan banyak dosa kepada Allah. Ini cara kita menghadapi ujian. Jangan tergesa-gesa untuk minta lepas daripada ujian. Sebaliknya mengaku sifat kehambaan, kehinaan, kelemahan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika baginda diusir dan dibaling dengan batu-batu di Taif, Rasulullah kata, ya Allah, aku adukan kelemahanku dan kehinaanku di depanmu. Kepada siapa engkau akan serahkan aku ini? Pada orang yang jauh, yang tidak endahkan aku atau sebagainya. Jadi ini menunjukkan apabila kita diuji, jangan hanya melihat ujian, tetapi kembali kepada Allah dalam meminta pertolongan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi panduan sabar dan solat. Itu panduan yang pertama. Nanti dihuraikan sedikit, ya. Kemudian dalam panduan yang kedua, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, untuk tenang ketika diuji, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, walladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu
tenang hatinya dengan mengingati Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Jadi dalam ayat ini ada dua keyword ataupun kata-kata yang menjadi kunci. Yang pertama, walladzina amanu, iman. Yang kedua, bizikrillah, zikir. Jadi kalau surah Al-Baqarah mengatakan pohon pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat, Ar-Ra'd pula menegaskan bahawa kita boleh dapat kekuatan untuk tenang apabila kita beriman dan berzikir. Ada 4 perkara itu. Yang pertama sabar, yang kedua solat, yang ketiga beriman, dan yang keempat zikir. Subhanallah, kalau kita sepadukan dua ayat ini, kita akan dapat bagaimana keterkaitannya. Tengok sabar tidak akan boleh dilakukan tanpa iman. Sebab itu dia kata as-sabrun minal iman. Sabar itu daripada iman. Itu pertama. Kaitan sabar dengan iman sangat akrab. Yang kedua, kita lihat solat dengan zikir. Apa kaitannya solat dengan zikir? Dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa aqimus salata lizikri, dan dirikanlah solat untuk niatiku. Rupa-rupanya solat adalah zikir yang paling komprehensif, yang ada qalbi, yang ada fi'li, yang ada qauli. Zikir yang benar-benar akbar ialah solat. Jadi kalau kita nak menghadapi ujian ini, kaedahnya ialah dengan sabar dan solat ataupun dengan iman dan zikir. Subhanallah. Selalunya apabila kita ditimpa ujian, seorang kata sabar, selalunya kita akan balas dalam hati. Kalau tidak pun dengan kata-kata, tetapi dalam hati kita kata, kamu senang kata sabar sebab kamu tak kena. Ya? Kalau kamu kena, kamu tahulah sabar tidak semudah ucapan. Ya? Dan kalau kita kata sabarlah, orang kata ini satu pesan yang tidak signifikan dan tidak praktikal. Sabar, apa dia sabar? Sehingga ada orang mengatakan tak payah nak sebut-sebut sabarlah bila kena ujian. Salah. Ya? Sebab kita tidak tahu hakikat pengertian sabar yang sebenarnya, sehingga ucapan sabar kita gersang dan kering daripada penghayatan. Sedangkan Rasulullah SAW ketika keluarga Yasir diseksa dan menghadapi saat-saat kritikal, apa kata Rasulullah? Sabar bagimu Yasir, keluarga Yasir, bagimu syurga. Itu saja. Rasulullah berpesan sabar saja. Dan kalau kita kata sabar tidak praktikal, Rasulullah SAW melakukannya. Tetapi Rasulullah menghayati sifat sabar itu. Bila dia katakan sabar, baginda katakan sabar kepada keluarga Yasir, Rasulullah tahu hakikat sabar. Dan keluarga Yasir, Sumayyah dan Ammar, dia tahu apa yang dimaksudkan dengan sabar itu oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan zikir. Ketika Siti Fatimah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang beratnya urusan rumah tangganya, Rasulullah SAW sebaliknya bukan memberi pembantu rumah, tetapi memberi zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Kemudian dikenali sebagai zikir Siti Fatimah. Tidak praktikal bagi kita sekarang. Kita tengah susah hati, kita tengah berat penanggungan, kita kata zikirlah. Apa yang kita boleh buat dengan zikir? Apa yang kita boleh buat dengan pesan sabar? Subhanallah, mari kita lihat dalam waktu yang pendek ini untuk kita lihat yang dikatakan sabar itu supaya kita benar-benar memahami maknanya. Sabar itu artinya menahan. Menahan. Dalam bentuk aplikasinya ialah sabar ialah menahan lidah dan perbuatan serta rasa hati melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah ketika ditimpa musibah. Maksud sabar ialah menahan lisan, perbuatan dan rasa hati daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah apabila ditimpa musibah. Ada 8 step bagaimana kita untuk sabar, dan selepas ini kalau kita sempat menghabisnya, bila dipesan sabar ini satu password supaya kita dapat 8 deretan yang penting apabila dia kata sabar. Pertama, apabila kita ditimpa musibah, yang dikatakan walladzina iza asabathum musibah, first thing first, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkan, kami ini milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan.
Maksud yang pertama ialah apabila kita ditimpa dengan ujian, accept dulu. Ini kita layak diuji. Kenapa kita dilayak diuji? Kita adalah hamba Allah. Yang menyebabkan kita memberontak, yang menyebabkan kita susah hati, yang menyebabkan kita hilang punca ni apabila berlaku pemberontakan. Mengapa aku yang kena? Apa dosa aku? Asyik aku je dalam hidup ni yang kena begini. Tak, yang pertama accept dulu. Inna lillah, aku ni hamba Allah, aku layak diuji. Bila kita terima kita hamba Allah, kita layak diuji, accept, baru datang boleh adapt. Yang kedua, kita boleh sesuaikan diri. Jangan ada deny syndrome. Jangan ada sindrom penafian. Dia akan menyebabkan kita lebih sukar lagi. Terima dulu, aku layak diuji, aku hamba Allah. Yang kedua, bahagian yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan dikembalikan kepada Allah. Subhanallah, kita tahu hidup ini sementara. Mati bukan pengakhiran. Mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tak mati-mati lagi. Dunia ini tempat diuji. Subhanallah, sekiranya kita diuji dan lulus ujian ini, kita tidak akan lepas daripada azab seksa di hari akhirat, iaitu di dalam neraka. Seksa neraka itu lebih dahsyat daripada sebarang ujian di dunia ini. Ujian di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Itulah yang paling hebat dan paling dahsyat. Tapi di neraka tidak ada mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Setiap diseksa, terbakar, diganti dengan kulit baru. Begitulah berulang-ulang kali. Wah, bila mengenangkan seksa di akhirat, sikit sangat seksa di dunia ni. Aku terima, ya Allah, ini kafarah supaya aku dapat lepas daripada seksa di akhirat. Dan apabila mengenangkan kita akan kembali kepada Allah, kita nak kembali ke tempat kita, ke syurga. Itu kampung kita. Datuk nenek kita Siti Hawa AS dan datuk kita Nabi Adam AS berasal daripada syurga. Semua orang suka balik kampung, rentas negeri. Tapi rentas dunia ini untuk kembali ke syurga. Di syurga tu ada nikmat yang lebih besar, yang lebih hebat lagi, yang tidak boleh dibayangkan oleh pemikiran kita dan perasaan kita. Beyond our imagination. Dia hebat. Jadi kalau terlepaslah sedikit di dunia ni, tak untung sikit dalam bisnes kita, rumah kita ada masalah sikit, dan kita Allah, syurga lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kecillah kehilangan kita di dunia ni. Betul. Inilah ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kata ulama, bukan sekadar menghadapi kematian, tetapi kalau kita berjalan tertempuh batu, tak tergelincir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu step yang pertama. Ucap dulu dan resapkan ke dalam hati. Yang kedua, kita tahu apabila Allah uji, Allah ni baik. Kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya lebih daripada seorang ibu yang paling pengasih kepada anaknya. Cuba bayangkan ibu kita, baik tak ibu kita? Allah lebih baik daripada itu. Jadi bila Allah menguji dengan sesuatu yang pedih, sesuatu yang pahit, Allah tidak menanggalkan sifat kasih sayangnya ketika diuji. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Sekali lagi dalam kitab Hikam dia kata apa? Sekiranya seorang hamba itu merasakan bahawa Allah menanggalkan sifat kasih sayangnya ketika dia menguji, maka itu alamat pendek akal dan buta mata hatinya. Maksudnya, apa yang Allah datangkan, walaupun pedih, itu ubat. Walaupun pahit, tetapi itu penawar. Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Allah pujuk hati kita. Dalam surah Al-Baqarah, Allah pujuk hati kita. Ada di antara suatu perkara yang kamu suka, tapi itu tak baik bagi kamu. Ada perkara yang kamu tak suka, tetapi itu baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hamba-Ku, kamu tidak tahu. Ilmu kamu terbatas, tapi ilmu Aku maha luas. Kamu menerima ujian dengan akal kamu yang terbatas, tapi Aku menguji dengan ilmu yang maha luas. Aku lebih tahu apa yang baik untuk kamu berbanding diri kamu sendiri. Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang dalam hidup ini,
banyak berlaku dalam hidup ini yang kita nampak negatif awalnya. Sebab kita tak tahu. Itu yang lagu kata tersera-sera tu. Kita tak tahu apa-apa yang berlaku. Tetapi 5 tahun kemudian baru nampak, subhanallah, Allah dulu takdirkan aku hilang pekerjaan. Dengan aku hilang pekerjaan, aku memulakan bisnes. Kemudian aku mulakan bisnes 5 tahun kemudian dari bisnes itu aku jadi jutawan. Kalau aku dulu terus bekerja, mungkin di tahap itu, ya Allah, anak ini, semua anak ini berjaya, seorang anak ini tak berjaya, duduk ini, tak ada terusan. 7 tahun kemudian, abang-abang dan kakak-kakaknya yang semua dapat pekerjaan yang baik, semua dah jauh daripada kita. Tapi anak yang seorang inilah bersama kita, yang menjaga kita waktu kita turun. Tak tahu. Intai-intai dalam kehidupan kita, banyak perkara yang kita suka sebenarnya itu belum tentu baik bagi kita, dan banyak perkara yang kita kata tak baik, itu yang dikatakan baik untuk kita. Ini yang dikata tauhidic mindset, berfikir secara tauhid. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Subhanallah. Ini yang dikatakan Allah baik dan maha baik ketika memuji kita. Itu yang kedua. Ini dia kata sabar. Bila sabar ni, dia tahu. Walaupun tak nampak baik, belum aku nampak baik lagi ya Allah, tapi aku yakin ini baik, pujuk hati kita. Yang ketiga, Allah memuji sedikit aja. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, walanabluwannakum bisyai'in, sedikit. Subhanallah, dibandingkan kita dalam keadaan Covid PKP ni 2 tahun yang kita tak ada, yang bebas sana sini ke sini ni berapa tahun, yang dalam hidup kita tak makan berapa kali dibandingkan banyak makan dan ada makan banyak. Untuk itu, untuk tenang dalam hidup kita, hitung kesyukuran kita, jangan hitung kesukaran kita, hitung kesyukuran kita. Sebab itu Nabi Ayub apabila dia uji, dia malu untuk memohon kepada Allah kesihatan, kerana sakitnya baru beberapa tahun, tentang sihatnya lebih banyak. Subhanallah. Jadi bisyai'in. Sebab itu dengar panduan para ulama ialah apabila kita diuji dengan sesuatu, cuba kita hitung balik nikmat-nikmat yang Allah dapat, yang kita beri, yang Allah berikan kepada kita, yang kita dah dapat, berbanding dengan ujian itu. Nescaya kita akan tersentak bahawa ujian itu hanya sedikit berbanding nikmat Allah dan kesenangan yang lebih banyak. Dengan itu kita boleh bersyukur atas nikmat yang lebih banyak. Dan apabila kita bersyukur itu, barulah datang sabar untuk menghadapi ujian yang sedikit. Akhirnya satu kesimpulan yang aneh berlaku. Dengar kesimpulannya, untuk bersabar, mari kita bersyukur. Untuk bersabar, mari kita bersyukur. Sebab apa? Bila kena ujian yang sedikit, kita lihat nikmat yang banyak, kita syukur, dan insya-Allah kita boleh bersabar. Ini dalam kehidupan kita. Subhanallah. Saya rasa seterusnya yang keempat sikit, 1 minit. Allah dah janjikan semuanya bersifat sementara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Selepas kesempitan ada kelapangan, selepas kesempitan ada kelapangan. InsyaAllah dalam tempoh kita pandemik ini dah nampak dah kelapangan. Betul? Dah ada nampak dah sinar dah sikit. Begitulah ujian-ujian kita yang lain. Allah sayang kita. Sebenarnya di alam kesusahan ada kemudahan, dalam kesusahan ada kemudahan. Yakin itu. Yakin kepada bantuan Allah. Menunggu, kata ulama, menunggu dengan sabar bantuan datang daripada Allah yang pasti datang, itu berpahala. Kita sekarang contohnya, kalau kita lihat, ini orang beriman berbeza dengan bila tempoh pandemik ini datang ataupun apalah ujian yang berlaku dalam kehidupan kita, kita yakin Allah akan bantu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita yakin, tunggu tu, menanti untuk datangnya bantuan Allah. Ini adalah pengaliran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Sebab itu saudara-saudari, untuk tenang ketika diuji, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arti kembali kepada Allah tadi, itulah step-step. Saya tak sempat untuk mengatakan 3 atau 4 lagi step. Cukup yang pertama, ucapan istirja yang lahir daripada hati. Yang kedua, yakin bahawa apa yang buruk itu tidak semestinya buruk, Allah lebih tahu. Dan yang ketiga, Allah menguji dengan keadaan yang sedikit, dia bukan banyak. Yang keempat,
yang dikatakan tadi, setiap kesusahan pasti ada kelapangan yang Allah sediakan. Jadi dengan itu kita tenang hidup di dunia, dan insya-Allah mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syurga. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.